akan naik sebabkan subsidi ni tu. Dan dia akan memberi kesan juga kepada kita tak tahu betul ke tak betul harga subsidi dia akan naik, tapi sekarang ni kerajaan buat kerja gila lah kan, memberikan subsidi kepada orang kaya ni kan. Subsidi sepatutnya dinikmati oleh orang yang betul-betul memerlukan. Cuma bayangkan, orang kaya dah lah kaya, dia ada kemampuan untuk beli kereta besar, tetapi kereta dia tu rakyat yang membayar cukai yang bayar dia punya petrol. Betul. Di mana datang logiknya? Semalam ni fakta tu nak kena betulkan. Semalam saya suruh budak-budak yang matematik 9 ni buat kira-kira kan. Dia punya kira-kira macam mana lah, macam mana. 1 liter RON95 RM1.50 subsidi. Kau kali dengan 80 berapa, Raf? Kalau kau pun sama juga macam dua orang malam tu, tak tahu nak cakap apa. 120. Kalau RM1.50, RM120. Malam dia bagi aku angka RM84. Manalah dia? Kita tengah sibuk-sibuk kan. Tersilap, dia ingat ni. Mana ada RM1 mesin? RM1.50. Harga minyak RM2 mesin. Subsidi yang diberi kerajaan ialah RM1.50. So RM3.55 sen. Cuba kau kali Raf. Kalau RM3.55 sen kali dengan 70, 248. Yang ni okey lah. 248. 248 RM50 sen. RM3.55 sen kali 70. RM3.55. RM3.55. 248. So maknanya betul lah kalau Camry memang dia isi minyak RM98 lebih lah. Subsidi dia dapat RM98 lah. Tapi tak, kenapa kerajaan tak boleh ke buat kita isi minyak tu ikut sisi kereta? Maknanya kalau kereta tu 2.0 ke atas, contoh, saya ambil contoh 2.0 ke atas dia kena isi 97. 2.0 ke bawah, sebab biasanya yang Datuk kata Camry, Jaguar ni orang-orang T20 lah. Siapa nak tanggung kos, nak pastikan bahawa ada orang yang duduk dekat stesen minyak tu nak pastikan okey yang ni isi minyak ni, yang ni isi minyak ni. Siapa nak tanggung kos tu? Pekerja stesen minyak. Lepas tu kau kena ingat tau, berapa nilai subsidi? RM98. Apa salah RM98 tu bagi dekat orang yang jaga tu RM10, engkau akan menikmati harga bersubsidi. So apa jaminan? Tidak ada ketirisan. Tak ada jaminan. So the only way you can save and solve this problem, apa yang Datuk Seri Najib buat pada 1 Disember 2014, tarik semua subsidi RON95 diesel, bagi direct cash handout kepada the B40. Cuma sekarang ni kita tak boleh nak bantu B40 sebab M40 pun dah melarat dah sekarang ni. Kalau dengan harga minyak semasa hari ni, M40 kalau tak dapat nikmati ni, dengan M40 pun melepek. Top 20 pun melepek juga kan. Kau akan tengok lepas ni top 20 pun akan tukar kereta, cari kereta yang 2000cc ke bawah. Apa pilihan kita ada? Dah harga minyak dunia memang tinggi. So ataupun pindah, kalau tak nak bayar petrol tinggi, tukarlah pakai electric vehicle. Bil elektrik pun setakat satu kereta mungkin dia masih dalam kategori 99% yang disubsidi rakyat. Sekarang ni rakyat yang kena yang tidak dikategori sebagai layak untuk menerima subsidi daripada kerajaan hanya 1%. So carilah BMW iX baru RM340,000 kan. Kau mampu pakai lah. Betul kata kerajaan kena ikut langkah Datuk Seri Najib dulu kan. Tapi kesan dia adalah kemarahan rakyat menyebabkan kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu jatuh. Yalah, rakyat marah kat Datuk Seri Najib pada ketika itu. Sebab dia percaya bahawa GST itu tak bagus untuk negara. Dia percaya bahawa rasionalisasi subsidi itu tak bagus untuk negara. Hari ni semua orang dah kata benda yang kita buat dulu betul. Jadi benda ni kalau kerajaan buat isu yang naratif yang akan dimainkan oleh pembangkang,
dia akan main balik video-video lama kan, Datuk Seri Anwar semua. Dan bila kerajaan buat lah, kalau lah jadi buat benda subsidi bersasar ni, adakah dia akan menimbulkan kemarahan rakyat lagi terhadap kerajaan? So kita kerajaan kena pilih sama ada dia nak buat benda yang betul ke atau benda yang popular. Kalau kerajaan nak buat benda yang betul, dia kena betulkan subsidi. Tapi kalau kerajaan buat benda tu, kemarahan tu kepada penyokong PKP lah. Betul tak? Ya, kerajaan buat apa saja pun, kan? Memang tidak ada siapa yang akan menerima. Kalau dulu kena bayar RM150 isi Camry, lepas ni kena bayar 200 lebih. apa? 200 lebih. RM248. Tak ada siapa boleh terima. Betul. Tak ada siapa boleh terima. Tetapi kena ingat, 80 bilion bukan jumlah yang kecil. Untuk bahan bakar saja 50 bilion. So kalau kerajaan boleh fikir macam mana nak cari 50 bilion daripada sumber lain, then you have an option. Tapi kalau kita tak boleh nak cari 50 bilion daripada sumber yang lain, so setidak-tidaknya cari separuh bagi subsidi macam biasa, separuh lagi ataupun separuh bagi subsidi kepada the B40 dan juga M40, kemudian duit yang dapat dijimatkan itu dapat buat banyak projek-projek pembangunan infrastruktur untuk rakyat dan kembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk benda-benda yang jauh lebih berfaedah daripada memberikan subsidi kepada golongan the top 20 ni. Tapi macam dulu, saya ada benda saya kagum dengan Datuk Seri Najib. Dan masa sama dia tarik subsidi, tapi dari segi dasar dia terhadap pengangkutan awam tu bagus. Ya. Maknanya walaupun maknanya rakyat kita pun sekarang ni dari segi pengangkutan awam kita dah bagus dah. So mungkin bila kita tarik subsidi ni, it's not cheap to drive our own car to work. So ini juga mungkin akan menyebabkan kita punya public transport kembali menjadi penting, kembali menjadi pilihan utama rakyat. So mungkin dana yang dapat dijimatkan itu dapat dibelanjakan untuk benda yang lebih penting, umpamanya menambah MRT kita ke, monorail kita ke, LRT kita ke, Bas. menambah kita punya bus rapid ke. So benda ni mungkin dapat dipertimbangkan. So cakap pasal pengangkutan awam ni, adakah menjelang bajet ni, adakah Anwar akan buat balik projek-projek mega yang pernah dicadangkan oleh Datuk Seri Najib dulu? Contohnya macam SSR. Itu kita tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Tunggu Jumaat. Kita bukan duduk dalam komiti yang menyediakan bajet. So komiti ni pun sepatutnya dia engage lah dengan orang politik juga. Tapi zaman Datuk Seri Najib dulu pun sama juga. Dia orang ni dia kata dia buat engagement dengan pihak-pihak yang apa? Berkepentingan. Tetapi kebanyakannya dia engage dengan industri apa semua sekali. Tapi jarang dia engage dengan orang politik yang boleh baca what are the political implication berdasarkan apa yang mereka, keputusan yang mereka buat, apa dia punya kesan-kesan politik. Ini pun perlu diambil kira. Okey. Okay, Tok. Ada lagi pasal subsidi tak ada? Okey, Tok, soalan seterusnya. Sampai hari ini belum lagi diumumkan rombakan kabinet. Jadi ada soalan, dia kata boleh ke PMX melantik seorang menteri dari kalangan pembangkang untuk mendapatkan satu kestabilan politik yang lebih kukuh? Tak ada masalah. Tapi kalau lantik seorang menteri itu je lah yang puas hati. Betul tak? Lebih baik buat macam mana Datuk Seri Ismail Sabri buat. Dia tanda tangan CSA. Kalau pembangkang semua sekali nakkan peruntukan untuk setiap ahli parlimen macam dulu dibagi 3.8 juta setahun. Kan? So, sign lah CSA. Perjanjian bahawa setiap
usul yang dibawa oleh kerajaan, mereka akan sokong. So, tak ada masalah. Dato' Sri Anwar pun kata no problem, bincang dengan TPM kedua. Tapi masalah dia orang ni angkuh sombong. Bila time dia orang perintah, dia nak suruh Dato' Sri Anwar, Lim Loy Eng, Mak Sabu berjumpa dengan PM dan tanda tangan CSA. Tapi bila dia orang nak peruntukan dapat tapi tak nak tanda tangan CSA. Banyak cantik kan? Mana boleh macam tu?